Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Wafiq, kepada yang dihormati Ustaz Khidir, Ustazah Amy, seterusnya pegawai-pegawai Jabatan Mufti Negeri Perlis, seterusnya muslimin, muslimat, pentadbiran ataupun kampung ni, JKK atau seumpamanya di kampung ni, seterusnya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang berbahagia ini, pagi hari Jumaat, kita berkumpul di sini untuk kita membicarakan satu tajuk yang penting, tuan-tuan sekalian, makcik-makcik dan pakcik-pakcik sekalian. Satu tajuk yang amat penting dalam kehidupan muslim, iaitulah perkara yang berkaitan dengan zikir, perkara yang berkaitan dengan zikrullah, zikir kepada Allah atau mengingati Allah. Zikrullah, penting tak pentingnya zikrullah ini, kita boleh buat perumpamaan seperti seorang yang menanam pokok. Di depan saya ramai orang perempuan, makcik-makcik, kakak-kakak, pakcik-pakcik pun ada, abang-abang pun ada, tapi ramainya orang perempuan. Cuba bayangkan seorang wanita yang menanam pokok bunga yang cantik, bunga dia tanam, dia pilih, dia beli tanah yang tanam pokok bunga tu, tanah yang elok, dia letak, elok bunga tu naik subur, kemudian esok lusa dia tak siram pokok tu. Dia biar pokok tu. Apa jadi pada pokok tu? Walaupun kita beli dengan harga barangkali ratusan ringgit, pokok bunga yang mahal, yang cantik, tapi kalau kita tak baja dia, kita tak beri minuman, makanan kepada pokok bunga tersebut, apa kesudahannya? Dah tentu dia akan mati. Dah tentu pokok tu akan mati. Maka demikianlah perumpamaan zikrullah pada diri seorang insan. Kerana itu di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata Abu Musa, Nabi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mana baginda bersabda, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayy wal mayyit. Nabi sebut perumpamaan orang yang mengingati Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada Tuhan yang menciptakan dia. Kata Nabi, mathalul hayy wal mayyit, perumpamaan seperti yang hidup dengan yang mati. Maka orang yang berzikir, sentiasa berzikir kepada Allah, adalah orang yang menghidupkan. Menghidupkan apa, tuan-tuan? Mati di sini bukan mati jasad, tetapi mati di sini adalah mati roh dia. Maka orang yang sentiasa berzikir adalah orang yang menyiram roh dia supaya hidup. Adapun orang yang tidak berzikir, orang yang membiarkan roh dia mati. Itu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu kita akan tengok di dalam hadis, Nabi SAW menggambarkan kepada kita betapa pentingnya zikir. Sehingga dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, demikian juga Al-Imam Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan daripada Abu Darda. Nabi SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi tanya kepada para sahabat, mahukah kamu semua aku khabarkan kepada kamu semua satu amalan yang lebih baik berbanding satu amalan yang paling baik? Khairu a'malikum, aku bagi tahu kepada kamu semua satu amalan yang paling baik dan lebih mulia di sisi Tuhan kita dan lebih tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang paling baik bagi kamu berbanding kamu menginfakkan emas dan perak. Saya nak tanya kepada pakcik-pakcik, makcik-makcik,
Ada siapa di kalangan kita yang pernah infak beri sedekah dengan emas hari ni? Pernah? Dengan emas. Dia duduk tak duduk, dia tengok emas kat tangan dia, ish lama dah aku pakai emas ni. Aku dapat dah ambil nikmat daripada emas ni, berhias, bersegak. Dia keluar, dia rasa dia segak pakai emas. Lama dah aku pakai emas ni. Tiba-tiba ada hari dia kata, aku nak sedekah lah. Dia ambil emas tu, dia sedekah. Siapa pernah buat? Cuba angkat tangan tengok. Tak ada. Tak ada orang boleh buat. Tetapi makcik-makcik, kakak-kakak, pakcik-pakcik sekalian, dalam hadis ni Nabi nak bagi tahu kepada kita satu amalan lebih baik berbanding kita sedekah emas, berbanding kita sedekah warak ataupun fiddah, berbanding kita sedekah perak. Tak ada, emas kita tak pernah sedekah, perak pun kita tak pernah sedekah. Tapi kalau kita buat amalan ni lebih besar, lebih baik, lebih mulia berbanding kita mengeluarkan emas dan perak bersedekah. Kemudian Nabi tak berhenti sekadar itu, bahkan Nabi kata wa khairul lakum min an talqau aduwakum, dan amalan ini lebih baik berbanding kamu bertemu dengan musuh kamu, yang ini berjihad, angkat senjata. Fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, sehingga kamu memancung kepala musuh dan musuh memancung kepala kamu, Nabi kata. Lalu bila Nabi sebut sedemikian, Nabi tanya pada para sahabat, nak tahu tak apa dia amalan yang lebih baik itu? Lalu kata para sahabat, bala ya Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah, kami nak dengar apakah itu amalan yang begitu dahsyat ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW bersabda, zikrullahi taala. Amalan yang dimaksudkan ialah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis ni nak kena faham elok. Hadis ni nak kena faham elok. Kerana Nabi sebut zikrullah, kita tak boleh faham hadis ni maksud dia subhanallah 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 lebih baik dari berjihad di jalan Allah. Tak boleh faham begitu. Sebab tu hadis ni nak tahu hukum hakam agama kena rujuk pada ustaz. Kita tak boleh baca-baca hadis faham sendiri, tak boleh. Dia mesti rujuk pada ustaz. Kita mesti faham zikrullah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah zikrullah pada lafaz, pada ingatan, maknanya hati, mulut semua bersama mengingati Allah. Dan dibandingkan dengan semata-mata jihad fi sabilillah, semata-mata jihad, dia tak ingat Allah. Tapi kalau dia berjihad, dalam masa yang sama ketika berjihad dia mengingati Allah, dia tidak mengangkat pedang dia melainkan mencari keredaan Allah, itu tak boleh lawat lah, zikir tak boleh lawat, confirm. Kerana kita tak boleh faham hadis secara bersendirian tanpa kita rujuk pada prinsip agama, tak boleh begitu. Kalau kita buat begitu, kita akan salah faham. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang Islam dia kata, tak apa, zikrullah lebih hafal daripada jihad. Tak, mesti maksud dia jihad tanpa zikrullah. Kalau zikrullah tanpa jihad lebih hafal daripada jihad, dah tentulah jihad fisabilillah bersama dengan zikrullah lebih afdal min babil aula. Lebih utama untuk kita kata besar pahala dia berbanding hanya semata-mata zikir Allah dan ingat Allah. Saya harap perkara itu jelas kepada tuan-tuan semua apa yang saya cuba terangkan. Cuma nak gambarkan, sekalipun demikian kita tak boleh nafikan satu perkara, dengan kita berzikir kepada Allah, kita bakal menerima pahala yang berlipat kali ganda sehingga boleh menandingi, boleh menyaingi pahala semata-mata berjihad di jalan Allah. Barangkali bila sebut berjihad di jalan Allah, kita tak dapat merasai perasaan tu, kerana kita tak pernah berjihad di jalan Allah. Sekarang tak ada jihad jalan Allah. Jihad perang tu tak ada sekarang ni. Tapi nak bagi contoh mudah macam tadilah, bila saya tanya pernah tak di kalangan kita yang beri sedekah keluarkan emas? Tak pernah kan, semua tak pernah. Itu kita boleh buat perumpamaan. Maknanya besar tak nak sedekah emas tu? Besar, tak sanggup kami buat. Tetapi zikir lebih besar dari mengeluarkan sedekah emas dan perak tanpa ingat kepada Allah. Begitulah, tanpa penghayatan. Maksudnya zikir yang betul-betul memenuhi tuntutan agama yang sebenarnya. Jadi semua ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan zikir ataupun betapa besarnya kedudukan zikrullah. Dan satu perkara yang bila kita kena tahu, tadi saya sebut di awal tadi, zikir kepada Allah menghidupkan roh. Badan dia, manusia ni setiap unsur tubuh dia ada makanan dia. Badan, makanan dia nasi ya. Orang Melayu nasi lah. Nasi kena minum air untuk menghidupkan jasad. Akal, apa makanan akal? Siapa boleh jawab? Apa makanan akal? Zikir. Tak, bukan. Siapa nak cuba lagi?
Makanan akal apa dia? Makanan akal iaitu dah dengan membaca. Kena baca baru dia hidup akal kita. Kita tak, akal kita dia jadi kaku, dia jadi statik, dia tidak berfikir. Jadi berfikir, ataupun kita boleh kata makanan akal itu berfikir dan membaca. Dia, sebab tu para ulama sebut, siapa yang meninggalkan qiraah, siapa yang tinggal bacaan, tak membaca, maknanya dia menjemput kematian. Sebab akal dia tidak berfikir. Dan tuan-tuan akan tengok para ulama yang hebat-hebat, mereka biasanya umur, bukan semua lah, sebahagian mereka umur panjang, 90 lebih. Al-Qaradawi saya tak ingat, tapi yang penting umur dia 90 lebih. As-Sabuni yang meninggal sebelum tu semuanya agak tua lewat umur mereka. Kenapa? As-Sabuni orang sebut dia memang dia ada library dia setiap hari sebelum subuh beberapa jam dia bangun awal untuk membaca. Qaradawi dia habiskan waktu malam dia dengan baca. Lalu dia tidur pada waktu siang. Para ulama kerja mereka membaca dan mengeluarkan fatwa. Maknanya mereka sentiasa membaca. Membaca itu menghidupkan akal. Baik. Jasad, makanan dia adalah nasi, minum, teh tarik, kopi tarik dan seumpamanya. Akal, makanan dia adalah membaca ataupun berfikir. Sentiasa berfikir. Manakala roh, makanan dia ialah zikrullah ataupun menuntut ilmu. Itu makanan roh. Jadi siapa yang tak zikir, dia seperti perumpamaan yang di awal tadi yang kita buat, iaitulah seperti pokok bunga yang layu dan seterusnya, dia mati. Dan satu perkara yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, orang yang tidak berzikir, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, istahwadha alaihimus syaitanu fa ansahum zikrallah ala inna hizbasy syaitani humul khasirun. Manusia ni sebahagian mereka dikuasai oleh syaitan. Istahwadha alaihim syaitan. Syaitan menguasai mereka. Fa ansahum zikrallah. Lalu syaitan menjadikan mereka itu melupakan Allah. Mereka tak ingat kepada Allah, mereka melupakan zikrullah. Kemudian yang lebih menggerunkan, Allah Taala kata orang yang syaitan telah berjaya menjadikan dia lupakan Allah. Allah sebut dalam Quran, ayat Quran, Allah sebut ulaika hizbu syaitan. Mereka itulah puak syaitan. Tuan-tuan, mereka itulah golongan syaitan. Mereka itulah puak syaitan. Ala inna hizba syaitani humul khasirun. Ketahuilah bahawasanya golongan-golongan sekelompok dengan syaitan, mereka itulah orang-orang yang akan rugi. Jadi bila kita tengok ayat-ayat Al-Quran ini, kita tengok hadis-hadis Nabi, menggambarkan betapa pentingnya zikir dan betapa bahayanya tidak berzikir. Di dalam Al-Quran, dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keutamaan zikir. Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan satu kelompok musuh Islam, maka kekalah tetaplah kamu dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Maksudnya dalam suasana nak berperang pun Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kita supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali antara hadis lain yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan semua menggambarkan betapa besar dan pentingnya zikir kepada Allah, iaitulah sebuah hadis yang mana yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan para sahabat yang sedang berkumpul sesama mereka. Lalu Nabi kata kepada mereka, kepada para sahabat, ma ajlasakum, wahai sekalian sahabat, apa yang menyebabkan kamu duduk berhimpun ramai-ramai ini? Qalu, para sahabat berkata, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Wahai Rasulullah, kami duduk di sini kerana kami nak mengingati Allah. Satu perkara yang saya kena terangkan kepada tuan-tuan juga, zikrullah dia banyak jenis. Antara jenis zikrullah tu seperti yang kita semua tahu, kita ulang-ulang sebut subhanallah, 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 subhanallah. Kita sebut alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ni hari Jumaat kita disuruh untuk
Ni saja nak bagi soalan cepu emas supaya tuan-tuan tak mengantuk. Hari Jumaat zikir yang paling afdal zikir apa? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ada hadiah saya bagi hadiah kat makcik, tapi tak ada hadiah. Zikir yang paling afdal pada hari Jumaat ialah selawat ke atas Nabi SAW. Bila bermula waktu paling afdal hari Jumaat zikir selawat kepada Nabi? Bila bermula? Selepas subuh ada pandangan, selepas asar ada pandangan yang kedua lagi. Selepas subuh hari apa? Hari Jumaat. Selepas asar hari apa? Petang Jumaat. Ada lagi pandangan mana? Mana? Ada lagi pandangan? Bila? Malam Jumaat tu maksudnya? Khamis malam Jumaat. Ada pandangan ketiga Khamis malam Jumaat. Mana satu betul? Nak tahu semua betul. Betul, semua betul. Tapi yang paling betul bermula waktu dia kita kena tahu. Hari Jumaat tu bila mula? Hari Jumaat bila mula? Lepas maghrib ataupun tenggelam matahari masuk waktu maghrib, maka bermulalah hari baharu. Nampak tak? Jadi hari Jumaat bermula bila? Semalam. Hari Khamis tenggelam matahari pada hari Khamis, maka malam tu adalah malam Jumaat. Sebab tu orang tua tu dulu dipanggil malam Jumaat. Betul dah cara orang tua kira tu. Jadi bila bermula afdal selawat ke atas Nabi pada hari Jumaat? Apabila tenggelamnya matahari pada hari Khamis. Jadi kita kena baca banyak selawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, antaranya. Antara macam-macam lah lafaz selawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, dan macam-macam lagi lafaz selawat. Dan lafaz selawat yang terbaik adalah lafaz selawat yang Nabi ajar untuk kita baca dalam tahiyat, iaitu selawat Ibrahimiyah. Lafaz dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu lafaz selawat yang paling baik. Tapi kalau ada orang kata ustaz panjang sangat lafaz tu, ambil ayat pendek. Macam mana ayat paling pendek? Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Nabi kata, ya Rasulullah kami duduk. Ada zikir yang bentuk begitu. Ada pula zikir dalam arti kata kita saling memperingati. Antara zikir tu nasihat. Macam ni kita ni zikrullah. Majlis kita ni adalah majlis zikrullah. Majlis kita termasuk dalam kumpulan majlis zikrullah, kerana di dalam ini saya memperingatkan tuan-tuan kepada Allah, dan saya di samping saya memperingatkan tuan-tuan kepada Allah, maka sudah tentu saya juga perlu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka majlis kita ini termasuk zikrullah. Kita sekarang ini sedang zikrullah. Jadi para sahabat kata, kami duduk wahai Rasulullah untuk memuji Allah, untuk ingat Allah. Nadhkurullah, kami ingat Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam. Demikian juga kami memuji Allah yang telah memberi hidayah kepada kami akan agama Islam. Ya, sebab tu kita duduk di sini juga seperti mana para sahabat dahulu. Mereka duduk untuk mengingati Allah, dalam masa yang sama kita memuji. Alhamdulillah Allah Ta'ala telah anugerahkan Islam kepada kita. Kalau Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia ini, tapi Allah Ta'ala tak beri agama, tak kurniakan kepada kita Islam, sudah tentu kita akan menyembah berhala. Sudah tentu kita akan memakan benda-benda yang kotor, bangkai dan seumpamanya. Sudah tentu kita tak reti nak kenal pakaian mana yang paling baik untuk kita. Barangkali ada orang pakai pakaian tapi dia tutup bahagian-bahagian yang sulit sahaja. Ada orang begitu. Barangkali ada orang dia punya nak cantikkan diri dia. Cuba tuan-tuan tengok, ada orang asli yang depa bubuh pinggan dekat bibir kan. Orang tengok. Untuk apa tujuan dia? Nak bagi cantik. Cantik ke tak cantik? Kita tengok tak cantik, tapi dia pun tengok cantik. Kita takkan dia pun buat, dia pun boleh latih letak pirin kecil kemudian besar-besar sehingga bibir dia tu dia besar sampai tahu tu. Ada yang cantik dengan dia labuhkan telinga dia. Kita tengok tak cantik, tapi depa tengok cantik. Tapi alhamdulillah agama telah melarang kita dengan sengaja mencederakan anggota badan, lalu kita tak buat perkara tu. Betul tak tuan-tuan? Alhamdulillah kita memuji Allah kerana Allah Ta'ala telah menghidayahkan kepada kita, telah mengurniakan kepada kita agama Islam sehingga kita kenal mana satu baik, mana satu tidak baik. Demikian juga kita menyebut nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Jadi sahabat bila mereka duduk, Nabi tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kamu semua duduk berkumpul di sini? Sahabat jawab begitu.
Kami nak ingat Allah, kami nak puji Allah. Kemudian Nabi tanya kepada mereka, Allahi ma ajlasakum illa dhak? Apakah betul kerana Allah yang menjadikan kamu semua duduk sini? Apakah betul kerana itu? Lebih kurang begitu maksud dia. Sahabat bertanya, wallahi, sahabat berkata, wallahi ma ajlasana illa dhak. Demi Allah, wahai Rasulullah, tak ada yang menyebabkan kami duduk ramai-ramai ini melainkan kerana itulah. Kerana kami nak mengingati Allah, nak memuji Allah. Kemudian kata Nabi SAW, amma inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinnahu atani Jibril alaihi salam fa akhbarani anna Allah azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Allah. Hadis ni tuan-tuan tengok, cuba Nabi sebut, demi Allah, kata Nabi, sesungguhnya tidaklah aku minta kamu supaya bersumpah, seolah bersumpah. Kan Nabi tanya, betulkah kerana Allah yang menyebabkan kamu semua berhimpun ni? Seolah-olah Nabi tak percaya kepada para sahabat. Nabi kata, bukan sebab aku tuhmatan lakum, bukan sebab aku tak percaya kepada kamu semua, kata Nabi. Habis itu kenapa Nabi tanya macam tak percaya kat kami, seolah begitu. Lalu Nabi sebut, walakin akan tetapi atani Jibril alaihi salam, akan tetapi sebentar tadi baru sat-sat Jibril datang bertemu dengan aku, fa akhbarani, lalu Jibril memberitahu kepada aku, annallaha azza wa jal, bahawasanya Allah yubahi bikumul malaikah, Allah berbangga dengan kita semua di hadapan para malaikat. Allah berbangga dengan kita. Siapa dia kita tu? Iaitulah orang-orang yang berhimpun, duduk beramai-ramai untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu perkara yang tuan-tuan kena tahu, majlis zikrullah, mudah-mudahan majlis kita ni termasuk dalam kalangan majlis zikrullah, majalis zikir, termasuk dari kalangan majalis zikir. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kena tahu, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki, ataupun Allah Ta'ala telah mencipta beberapa malaikat. Tugas mereka sayyahuna fil ard, mereka berlegar di sekeliling bumi ni. Untuk apa? Yaltamisuna majalis zikir, mereka mencari majlis zikir, majlis yang di dalam majlis itu Allah diingati. Mudah-mudahan majlis kita termasuk dalam kumpulan majlis tu, insya-Allah. Amin. Bila mereka jumpa, bila ada malaikat yang jumpa, malaikat kata, halumma ila, mari sini. Malaikat panggil malaikat yang lain yang semua duk cari majlis zikir. Mari hampa semua ke majlis yang kamu semua cari. Ni aku jumpa dah, mari semua. Lalu kesemua malaikat membuka sayap mereka dan mereka melingkari majlis. Dan sebahagian riwayat kata mereka beristighfar untuk orang-orang yang berada di dalam majlis, memohon keampunan kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi keampunan kepada kita. Bahkan dalam sebahagian riwayat Nabi bagi tahu, malaikat bila dia naik, malaikat yang mencari majlis-majlis zikir ini, apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini, bila mereka jumpa majlis zikir, bila mereka naik ke langit bertemu dengan Allah, Allah tanya kepada malaikat, sedangkan Allah lebih mengetahui dari malaikat, tapi Allah saja nak tanya. Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, bagaimana keadaan para hamba-Ku ketika kamu semua meninggalkan mereka di dunia? Jawab para malaikat, wahai Tuhan, kesemua hamba-Mu sedang berzikir kepadamu, mereka mengingat kepadamu. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat aku sehingga mereka bersedia untuk ingat kepada aku? Apakah mereka pernah melihat aku? Lalu malaikat kata, tidak wahai Tuhan, hamba-hamba-Mu tak pernah melihat engkau. Kita pernah tengok Allah? Tak pernah. Bahkan kita tak boleh tengok Allah. Akal kita, mata kita tak mampu melihat Allah, kerana Allah begitu mulia. Lalu Allah Ta'ala tanya, bagaimana kalau mereka melihat aku? Kata malaikat, jika mereka melihat kamu wahai Allah, sudah tentu mereka akan lebih rindu dan sayang kepadamu. Kemudian antara yang ditanya oleh Allah kepada malaikat, dan kita kena tahu Allah sedia mengetahui, tapi Allah Ta'ala saja tanya kepada malaikat, kerana dia Tuhan, dia boleh buat apa yang dia kehendaki. Antara hikmah dia, Allah Ta'ala nak ajak kepada kita,
betapa dia suka kepada orang-orang yang berzikir. Lalu Allah tanya kepada malaikat, antara soalan yang ditanya, saya pun tak apa nak ingat hadis tu. Allah tanya kepada malaikat, apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang berhimpun, berkumpul untuk mengingati aku, apa yang mereka nak? Kata malaikat, mereka hendakkan syurga-Mu wahai Tuhan. Mereka mahukan syurga-Mu wahai Tuhan. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada malaikat, apakah mereka pernah melihat syurga itu? Kata malaikat, tidak pernah wahai Tuhan. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana jika mereka pernah lihat syurga? Kata malaikat, sudah tentulah mereka akan lebih bersangatan hendakkan syurga dan tamakkan syurga. Nakkan sungguh-sungguh syurga itu. Sudah tentu begitu. Kerana syurga itu merupakan nikmatnya begitu hebat. Tanaman syurga itu adalah dengan zikrullah. Nabi sebut dalam hadis, la haula wala quwwata illa billah, perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Subhanallah, alhamdulillah, menuai tanaman di dalam syurga. Maknanya kalau kita masuk syurga, zikir-zikir kita itu tuaian dia. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita duduk di rumah, kita mampu berzikir, duduk seorang-seorang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hadis kata, tasbih-tasbih itu adalah kita tanam pokok kita di syurga. Bila kita mampu subhanallah, subhanallah, rasanya dah ada tak syurga untuk kita? InsyaAllah. Nabi kata, siapa yang subhanallah, subhanallah, dia sedang menanam pokok tanaman di dalam syurga. Takkan subhanallah tapak tak ada, mesti tapak dah ada. Betul tuan-tuan? Kerana itu orang yang mampu berzikir, ketika dia duduk bersendirian, dia mampu berzikir, berbaik sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasti ada syurga untuk kita. Cuma kena jaga elok-elok. Jangan duk dia tertipu, dia terpedaya dengan perkara-perkara sebegitu. Lalu dia, oh tak apa, aku ahli syurga, siapa nak, oh, jangan begitu. Dia tertipu dengan perkara tu. Kerana al-ibrah bil khawatim. Kerana yang diambil kira adalah di hujung. Bila kita mampu berzikir ketika bersendirian, insya-Allah kita dah ada syurga. Insya-Allah. Insya-Allah. Lalu giatkan lagi. Paling penting sekali, jaga iman dan Islam. Jangan sampai kita terjebak ke dalam lembah syirik. Bila terjebak dalam lembah syirik, habis itu masalah. Lalu bila kita mampu berzikir, mudah-mudahan kita telah ada syurga untuk kita yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena jaga seperti yang saya sebut tadi. Dan seperti yang saya sebut tadi, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berbangga dengan kita di hadapan para malaikat. Allah Taala berbangga dengan kita di hadapan para malaikat. Dan banyak lagi tuan-tuan jika kita nak sebut tentang kelebihan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Nabi namakan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, Nabi namakan mereka sebagai al-mufarridun. Al-mufarridun iaitulah Nabi letak nama yang khusus. Arab ni tuan-tuan, bila dia banyak nama menunjukkan dia mulia. Jadi orang yang berzikir itu dinamakan sebagai zakir, orang yang banyak berzikir. Seperti yang Al-Quran sebut, az-zakirunallaha katsira, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Lepas tu ada nama lain lagi, Nabi letak pula nama dia al-mufarridun. Bila banyak nama menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan sekalian, zikir kita kena usaha. Zikir ni ada beberapa kategori. Kalau kita merujuk kepada zikir dalam erti kata kita melafazkan zikir, ada zikir yang dia menghimpunkan sifat-sifat Allah. Itu antara zikir-zikir yang paling baik. Dalam satu lafaz zikir, dia menghimpunkan beberapa sifat-sifat Allah. Itu yang terbaik. Antaranya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Masya Allah. Mudah-mudahan makcik-makcik ni termasuk di kalangan az-zakirat Allah kathira,
Mudah-mudahan makcik-makcik di hadapan ni termasuk di kalangan para wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara zikir yang paling baik, antara kalau kita nak jadi orang bijak dalam zikir ni, antara zikir yang paling baik apabila dalam, dah tentu dia dari lafaz Nabi. Zikir yang paling baik sekali apabila zikir itu datang dari riwayat yang Nabi baca, itu yang paling baik. Dan dalam riwayat yang Nabi baca, yang paling baik sekali apabila dia menghimpunkan sifat-sifat dan nama-nama Allah, beberapa sifat-sifat dan nama-nama Allah dalam satu sirah zikir. Contoh seperti yang saya sebut tadi, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu antara zikir-zikir yang baik. Kemudian dia ada pula zikir muqayyad, zikir itu waktu zikir mutlak lah. Kalau zikir mutlak maksudnya zikir tak dikaitkan dengan waktu tertentu. Yang paling baik adalah zikir yang datang dari Nabi dan dia menghimpunkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu paling baik. Kemudian dia ada zikir yang muqayyad, zikir yang berkait dengan waktu. Seperti tadi, selawat yang paling baik pada hari Jumaat. Itu Nabi sebut. Paling baik sekali berselawat. Zikir selepas salat. Itu zikir-zikir muqayyad yang kalau kita boleh kata zikir itu adalah zikir yang paling baik lah. Kalau zikir mutlak tadi yang saya sebut tadi, zikir yang menghimpunkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kalau kita berzikir kita akan tengok, ada waktu kita zikir subhanallah kita boleh menghayati. Dan saya nasihatkan makcik-makcik, pakcik-pakcik yang rajin berzikir ni, cuba tengok, sebab tu Jabatan Mufti telah mengeluarkan ni himpunan zikir, kita sebut apa? Apa? Buku kecil ni untuk menghimpunkan kad flip. Kad flip ni menghimpunkan zikir-zikir. Dalam ni ada makna sekali. Itu yang paling baik bila kita berzikir, kita tahu makna. Subhanallah, maha suci Allah pun masuk maha suci Allah. Kita kena tahu tasbih kepada Allah ni seperti kita menafikan sebarang bentuk kekurangan dari Allah. Itu tasbih. Tasbih berbeza dengan tahmid. Tahmid seperti kita mengisbatkan kesempurnaan. Dalam bahasa lain, tasbih itu ada unsur nafi, tahmid itu ada unsur isbat. Tasbih kita menafikan sebarang bentuk keaiban, kekurangan dari Allah. Apa terlintas? Minta doa banyak kali dah Allah Ta'ala tak beri, kita nafikan. Subhanallah, Allah Ta'ala tidak begitu. Allah Ta'ala tak kedekut. Apa lagi? Allah Ta'ala ingat, Allah Ta'ala sayang aku. Subhanallah, Allah Ta'ala sayang ke semua makhluk dia. Itu subhanallah. Kita nafikan semua kekurangan, keaiban dari Allah. Kerana Allah, itu Allah. Tak ada sebarang kekurangan dan keaiban. Tak ada sebarang keburukan. Allah segala-galanya mulia. Allah Ta'ala itu mulia sehingga kita la uhsi thana'an alaik. Sehingga kita tak mampu nak himpun pujaan dan pujian kepada Allah. Disebabkan Allah terlampau mulia, terlampau puji, terlampau tak tahu nak habaq. Tidak mampu diungkapkan oleh perkataan untuk memuji Allah. Sebab tu Nabi ajak kepada kita lafaz memuji Allah ni dalam bentuk menggambarkan kita tak boleh nak buat. Tengok, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Banyak mana maha suci, kesucian dan pujian Allah? Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk ciptaan Allah. Banyak mana? Tak tahu. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak mana yang Allah Ta'ala rida untuk orang puji diri dia. Wa zinata arshihi, dan seberat timbangan arash. Besar mana arash, tuan-tuan sekalian? Arash yang berada di atas langit. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, udhina li an uhadditha lakum an malakin min malaikatillah. Diizinkan kepada aku untuk aku bagi tahu kamu semua tentang satu malaikat dari malaikat. Dalam sebahagian riwayat, hamalatul arsh. Nabi bagi tahu kepada kita satu malaikat yang memikul arsh. Besar mana malaikat, satu malaikat yang memikul arsh? Kata Nabi, ma baina syahmati udunihi ila atiqih masirata 700 amin. Jarak di antara cuping telinga sehingga bahu dia agak-agak berapa jauh? Kita sejengkal. Agak-agak malaikat yang pikul aras berapa jauh jarak? 10 jengkal. Ada 10 jengkal? 100 jengkal? 1000 jengkal? Tak, banyak mana? Nabi habaq kat kita. Berapa banyak? Nabi kata jarak perjalanan 700 tahun perjalanan antara telinga dengan bahu. Macam mana hujung kepala dengan hujung kaki?
Saya bila sebut hadis ni selalu saya tanya kat budak-budak muda, berapa masa kita nak ambil naik motor dari Perlis ke Johor? Berapa masa? Saya ingat sehari dua boleh, kalau budak muda kuat tu sehari dua boleh sampai rasanya. Sehari barangkali. Sehari boleh sampai. Cuba bayang, sehari. Macam mana 700 tahun perjalanan? Maknanya malaikat yang memikul aras, satu malaikat yang memikul aras terlampau besar. Dan bukan satu malaikat yang memikul aras. Kerana Nabi dalam hadis tu sendiri Nabi sebut hamalatul aras. Hamalah tu jamak kepada hamil. Kalimah plural menunjukkan banyak malaikat yang memikul aras, bukan satu pun besarnya. Ya Allah, bagaimana aras? Dalam hadis Nabi kata wazinata arsyihi, kami nak puja Allah seberat timbangan aras. Dia nak apa kat kita? Nak habaq kata sebenarnya kita kalau nak puji Allah tak mampu nak puji, kerana Allah Ta'ala begitu terpuji. Kerana itu kita berzikir. Ada beberapa tujuan orang berzikir. Pertama, dia nak dapat buah zikir tu. Maksudnya dia nak dapat rezeki, dia nak dapat kesenangan hidup. Itu perkara tu dibenarkan dalam agama. Boleh kita berzikir nak dapat kelapangan, nak dapat kemudahan, ada masalah Allah Ta'ala singkapkan masalah dari kita, kita nak semua tu. Dan ada satu lagi orang yang berzikir dan dia duduk di makam yang lebih tinggi daripada tadi ni. Dia zikir kerana nak dapat habuan ni. Itu boleh juga. Tapi kerana Allah Ta'ala Maha Kaya, orang yang berzikir nakkan kelebihan kerana dia meyakini Allah Ta'ala begitu kaya, mampu memberi apa yang dia kehendaki. Itu termasuk dalam tauhid, termasuk dalam akidah yang murni kepada Allah. Tapi ada satu makam yang lebih hebat, iaitulah apabila seseorang yang berzikir kepada Allah kerana dia memahami Allah adalah Tuhan yang selayaknya kita puji dan puja. Kerana itu dalam antara zikir Nabi kata, Nabi sebut Allah Ta'ala sebagai Ahlus Thana'i wal Majdi. Allah itu adalah Tuhan yang sememangnya ahli untuk dipuja dan dipuji, untuk dipuja dan diagungkan. Allah itu adalah Tuhan yang memang selayaknya untuk dipuja dan diagungkan. Kita ni tak akan mampu berzikir, melainkan kita mesti faham tentang Allah Ta'ala tu sendiri. Kalau kita tak faham tentang Allah, kita tak kenal Allah tu, kalau kita pulun juga berzikir, kita jadi puak-puak sufi. Puak-puak sufi yang pelik-pelik. Dia berzikir, dalam kepala dia nak dapat boleh terbang, boleh jalan tahayak. Pasal apa? Pasal dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah mesti dengan nama dan sifat. Dia tak boleh andai-andai. Kalau salah pengenalan kepada Allah, maka jadilah seperti yang terjadi kepada golongan-golongan sufi. Lalu mereka mengungkapkan perkataan-perkataan yang pelik-pelik, aku ini Allah dan seumpamanya. Itu sebab perkataan-perkataan itu lahir disebabkan salah faham ataupun salah cara kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia rasa dia dengan Allah tu macam sebaris. Itu tak betul. Itu tak kena cara. Sebaliknya manusia ketika dia berinteraksi, berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia kena, bahasa kita, sedar diri. Sedar diri apa? Kita ini makhluk. Kita ini abdun, hamba yang hina, yang amat memerlukan Allah. Kalau seorang dia kenal Allah begitu, dia minat berzikir, zikir itu akan menjadikan dia sampai kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, zikir satu, kita kadang-kadang kita mampu berzikir, kita ingat Allah, kita sertai kefahaman. Subhanallah, subhanallah. Ada saja terlintas dalam fikiran kita perkara yang tidak layak pada Allah, maka kita tolak. Sebab tu kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang-kadang kita boleh hadirkan, kadang-kadang kita tak boleh hadirkan. Betul tak tuan-tuan? Jadi ada orang tanya dekat saya, Ustaz, apa hukum kalau seorang tu dia berzikir langsung tak ingat ke Allah Ta'ala, hanya semata-mata mulut dia subhanallah, 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 tapi ingatan dia ingat kat nasi tak masak lagi. Yang orang lelaki ingat Allah, lagi nak pergi ke laut pula, nak pergi mencari ikan, tangkap ikan apa semua. Bot aku apa cerita duk hujan pula tu. Zikir subhanallah, mulut duk subhanallah, subhanallah, tapi kepala duk ingat, bot aku duk hujan, okey ke hujan ni. Orang perempuan anak lah macam-macam.
Ada orang tanya kat saya, Ustaz, macam mana kalau zikir, fikiran kita melayang ke lain? Tuan-tuan sekalian, teruskan zikir. Jangan kita rasa zikir tapi ingatan melayang ke lain tak ada guna. Dah ada pahala, confirm ada pahala. Kerana zikir tu bukan satu kumpulan. Zikir tu ada zikir yang paling baik. Zikir yang paling baik iaitulah zikir yang disertai pada penuturan lidah dan pada ingatan di hati. Itu yang terbaik. Tetapi di bawah daripada itu, zikir yang hanya pada hati tanpa penuturan lidah. Baik juga, tapi dikurang sikit. Dan yang paling bawah sekali, zikir pada mulut tetapi tak disertai dengan hati. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Yang penting dia berzikir. Macam orang solat lah. Kita solat subuh tadi 2 rakaat. Siapa khusyuk dari bermula takbiratul ihram Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi 2 rakaat. Khusyuk dari awal sampai ke sudah. Siapa berani jamin? Tak ada. Tak ada orang. Barangkali ada orang tanya, Ustaz, mana ada macam tu? Kami ni manusia bukan malaikat. Betul itu. Selagi dia manusia, dia tak akan mampu. Sukarlah susah. Barangkali dia mampu sekali-sekala, tapi untuk berterusan susah. Kerana manusia banyak urusan hidup dia. Apakah kita kata tak perlu salat? Tak, kena salat juga walaupun tidak khusyuk. Tapi dalam masa yang sama sentiasa berusaha untuk menghadirkan diri, untuk ingat Allah, untuk khusyuk di dalam salat. Demikian juga zikir. Untuk memastikan ketika berzikir sentiasa hati kita bersama, susah. Sukar. Akan tetapi kemampuan untuk subhanallah fikiran melayang, itu juga merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Apa syarat? Hati dia mesti bebas dari sebarang keyakinan yang menyalahi apa yang diucapkan. Contoh, subhanallah, saya terang tadi subhanallah, kita menolak semua kekurangan pada Allah, semua keaiban, semua keburukan dari Allah. Kita buang semua. Kita meyakini Allah Tuhan yang maha mulia, maha sempurna. Tapi kalau dia dalam hati dia, mulut dia sebut subhanallah, tapi dalam hati dia berkeyakinan Allah Ta'ala ni tak bagi kat aku apa yang aku minta, dia tak dapat pahala ketika itu. Kerana i'tiqad, keyakinan yang ada di dalam hati dia bertentangan dengan apa yang dia tuturkan, apa yang dia ucapkan, dia tak dapat pahala. Tapi kalau di dalam hati dia meyakini Allah Ta'ala beri kepada dia apa yang dia minta, Allah Ta'ala begitu pemurah, pengasih dan penyayang. Cumanya bentuk pemberian Allah, apa yang diminta tu bukan semestinya seperti apa yang dia kehendaki. Barangkali Allah Ta'ala tak beri apa yang dia beri, dia minta, tetapi Allah ganti dengan dielakkan dia dari sebarang bahaya, keburukan dan seumpamanya. Beri mesti beri, mustajab mesti mustajab. Kerana Allah ni tuan-tuan sekalian terlampau kaya. Kita, orang main kat kita minta tolong, Ustaz, boleh tolong saya dalam RM100. RM100 dia minta kat kita. Pagi hari Jumaat dia minta. Kita dalam poket duk raba-raba, rasanya adalah RM150. Nak bagi kat dia 100 tu takkan tinggal kat kita 50. Bagi pun tangan terketak-ketak macam tu. Nak keluar duit tu nak bagi kat dia. Sebab apa kita bagi dalam keadaan tangan terketak? Pasal baki kat kita RM50. Tak ada banyak. Kita ni miskin. Kaya dalam miskin. Rasa duk kaya tapi duk sebenarnya miskin. Allah bukan begitu. Tapi kalau kita katalah kita dalam poket ni saja ada RM10,000. Dalam poket ni ada RM10,000. Orang susah main, Ustaz, tak tolong, perlu sangat duit 100. Bagi 100. Allah, ambil ke hang, tak tengok kita duit tu. Sebab apa? Dalam poket saja ada RM10,000. Tak kira duk lambing lagi tu. Mana kaya sangat orang tu. 100 ni tak ada apa. Allah terlampau kaya. Milik Allah perbendaharaan, harta yang dimiliki, ataupun nak sebut harta pun tak boleh juga. Perbendaharaan Allah itu tidak ada tepi dia, tidak ada penghujung dia, terlampau kaya. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW sebut, kalau semua manusia sejak dari Nabi Adam sehingga manusia hari kiamat nanti ni berhimpun fi sa'idin wahid, berhimpun di satu permukaan yang lapang, dan setiap mereka meminta apa yang mereka nak,
Lalu Allah Ta'ala beri kepada setiap mereka apa yang mereka minta. Tidaklah berkurang sedikit pun apa yang dimiliki oleh Allah, melainkan seperti kita memasukkan sebilah jarum ke dalam laut, lalu kita angkat. Ada tak air yang melekat kat jarum tu? Ada. Setitik, barangkali setitik. Itulah perumpamaan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kesemua makhluk dari zaman Nabi Adam sehinggalah hari kiamat. Sehingga kan para ulama seperti Al-Imam Nawawi kata hadis itu bukan memberi maksud perumpamaan. Bukan nak kata berkurangan sebanyak setitik. Tak. Imam Nawawi kata tak begitu. Sebaliknya hadis itu hanya bertujuan untuk takribul faham, mendekatkan kefahaman. Hakikatnya tidak ada yang berkurangan sama sekali milik Allah. Perbendaharaan Allah tidak ada yang berkurangan sama sekali. Kerana Allah itu Tuhan yang barakah. Tabarakasmuka. Allah Ta'ala itu Tuhan yang barakah. Barakah ni maksudnya kebaikan yang tak ada penghabisan, tidak ada pengurangan. Maknanya terlampau kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu kita ni yang amat-amat mengharapkan Allah. Kerana itu tuan-tuan, kena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak mampu nak bangun malam salat sampai bengkak-bengkak kaki, tak mampulah. Baring sampai tidur sampai lenguh bahu ada. Tidur lama duduk mengiring sebelah kanan, sakit bahu ni. Tidur sakit belah kanan ada, belah kiri ada. Kita tu pasal apa sakit? Tidur lama pada malam hari. Rasulullah bengkak kaki. Kenapa bengkak kaki? Berdiri menunaikan salat di malam hari. Kita tak mampu tuan-tuan. Salat lama-lama tak mampu. Puasa lagilah tak mampu. Orang lelaki lagilah teringat kat teh tarik, teringat kat kopi tarik, tak boleh amal puasa. Apa lagi? Nak sedekah, duk terketak tangan, duk keluar sedekah. Banyak benda kita tak buat. Tapi apa amalan yang paling mudah dan dia menjanjikan pahala yang begitu banyak? Iaitulah zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah tamla'ul mizan, Nabi kata. Sebut subhanallah sekali, tamla'ul mizan, memenuhi timbangan di akhirat kelak, timbangan pahala. Subhanallahi walhamdulillahi tamla'an. Kalimah subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi apa dia? Ma bainas sama'i wal ard, memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Zikir kepada Allah. Kena selalu berzikir. Dan satu perkara sekali yang perlu kita buat, minta kepada Allah. Jangan doa aku nak zikir lepas ni, aku nak zikir. Kita tak minta. Tak ada orang yang mampu berzikir melainkan taufik dari Allah. Allah Ta'ala yang izinkan. Dan kita kena tahu, kalau kita selama ni tidak berzikir, kita kena takut. Apakah Allah tak izinkan kita ingat kat dia? Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu Tuhan yang tayyib ni biasanya terjemah baik, tapi takkan nak terjemah baik. Saya ingat Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mulia. Allah tidak akan terima melainkan benda-benda yang mulia. Maka orang-orang yang tidak mulia, Allah Ta'ala tak izinkan untuk dia ingat Allah. Kerana Allah begitu mulia. Tuan-tuan, kita nak kawan dengan pencuri, nak kawan dengan seorang pencuri, tak nak kita. Sebab apa? Kita rasa pencuri ni bukan di kalangan orang-orang yang mulia. Itu kita. Allah lebih mulia daripada itu. Allah Ta'ala tak izinkan nama dia disebut oleh orang-orang yang jahat dan orang-orang yang hina. Lalu kalau kita tak pernah ingat kepada Allah, kita kena bimbang kalau kita termasuk dari kalangan orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana itu kena minta tolong dari Allah. Nabi pun ajak kepada kita bacaan supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni, Allah Ta'ala membantu kita supaya kita dapat mengingati Allah, iaitulah dengan kita membaca zikir. Apa dia? Siapa boleh jawab zikir ni? Zikir supaya Allah Ta'ala bantu kita, kita boleh ingat dia. Apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu. Zikir itu jangan lupa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antara tempat yang baik untuk kita baca zikir ni selepas selawat dalam tahiyat sebelum memberi salam.
fil alamin innaka Hamidum Majid. Kan kita sembahyang kan? Kita minta perlindungan dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri, sehingga ke akhirnya. Dan sebelum kita beri salam tu, antara benda yang patut kita baca iaitulah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk sentiasa mengingatimu. Itu antara permintaan. Kemudian katalah kita tak sempat, kita salam jemaah, imam salam, tak sempat nak baca tu, imam pun beri salam. Bila kita tak sempat, jangan lupa untuk berzikir selepas salam. Baca juga zikir itu selepas salam. Jangan lupa zikir Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan dengan sentiasa ingat, minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ni di kalangan orang yang ingat Allah, supaya kita mudah-mudahan kita menjadi dari kalangan orang yang adz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat, orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang banyak mengingati Allah. Allah Ta'ala sebut fadhkuruni azkurkum, ingatlah kamu semua akan aku, pasti aku ingat kamu semua. Ingatlah kamu semua akan aku, pasti aku akan ingat kamu semua. Maka bila Allah ingat kita, maka sudah tentulah kita akan memperolehi kebahagiaan hidup, sama ada di dunia maupun di akhirat. Saya ingat tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, pakcik-pakcik, makcik-makcik sekalian, dah lama dah saya bercakap ni, saya seorang je bercakap. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Barangkali kalau ada soalan nak tanya sebelum kita, sementara kita tunggu Datuk Mufti akan sampai nanti. Saya nampak ada kereta lah tu. Sementara kita tunggu kehadiran Datuk Mufti, barangkali tu pakcik-pakcik, makcik-makcik ada soalan-soalan, ada soalan nak tanya, dipersilakan. Ada nak tanya apa-apa? Ya. Masya Allah. Pasal orang perempuan ramai hari ni, orang perempuan yang uzur boleh tak berzikir? Apa jawapan dia? Masya Allah. Mufti semua ni. Boleh, memang boleh. Zikir boleh. Hatta baca ayat Al-Quran dengan niat zikir pun boleh. Dia jadikan zikir dengan ayat Al-Quran. Contoh dia baca Al-Fatihah. Dia dah baca banyak kali dah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah banyak kali dah. Dia lama, dia uzur seminggu katakan, lama tak baca Quran. Dia pun baca alhamdulillah Al-Fatihah, dia niatkan zikir kepada Allah. Bukan niat ta'abbud bitilawah. Bukan maksudnya dia beribadat dengan membaca ayat Quran. Dia beribadat dengan baca Al-Fatihah, niatkan zikir. Itu boleh juga, termasuk di dalam zikir. Boleh, tak ada masalah. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, termasuk di dalam zikir. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Termasuk di dalam zikir, bahkan ia sabit termasuk di dalam zikir-zikir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan lain? Sementara kita tunggu kehadiran Datuk Mufti. Ya. Kalau tuan-tuan tanya Datuk Mufti mari, saya tak jawab, terus saya pas kepada Datuk Mufti. Pasal bila datang Datuk Mufti, saya tak boleh jawab dah. Yang mana? Ada lagi soalan? Kita kena usaha bagi ada zikir-zikir, terutamanya zikir-zikir. Tuan-tuan kena berlatih dengan buku ni, buku yang Jabatan Mufti keluarkan ni, kerana dia zikir yang bersesuaian dengan keadaan. Zikir pagi petang ada, zikir kita buat sekian-sekian, kalau berlaku sekian-sekian, apa perlu yang kita, apa bacaan yang perlu kita baca. Macam tadi saya datang ke sini, saya tengok kawasan, apa nama tempat ni? Apa nama seberang apa? Seberang ramai. Alok apa? Seberang Alok. Dia ada zikir dia. Ada zikir khusus. Hebat zikir Nabi ni, hebat. Iaitu lebih lagi sepatutnya saya tadi dari nampak dari jauh tu saya baca zikir Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabba ar-riyahi wa ma dharayna fa inna nas'aluka khaira hadhihi al-qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadhihi al-qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Doa Nabi ni doa yang begitu hebat. Tengok Nabi kata Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna. Ya Allah, Tuhan kepada 7 petala langit dan apa-apa yang berada di bawah naungannya. Tuhan
Tuhan kepada 7 petala bumi dan apa-apa yang ada di atasnya. Tuhan kepada syaitan. Syaitan tu yang memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang disesatkan oleh syaitan. Dan Tuhan kepada angin dan apa yang ditiupkan oleh angin, apa yang dibawa oleh angin. Kemudian kita minta, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan kampung ini, kebaikan penduduk kampung ini, dan kebaikan apa-apa yang ada dalam kampung ini. Aku memohon perlindungan kepadamu dari kejahatan yang ada dalam kampung ini, keburukan para penduduknya, dan keburukan apa-apa yang ada dalam kampung ini. Cuba tengok doa Nabi. Lalu kita masuk, insya-Allah pasti kita di bawah pemeliharaan Allah. Sebab saya sebut ni tuan-tuan, supaya kita terangsang untuk bersungguh-sungguh menghafaz zikir-zikir dari Nabi SAW. Baik, ada soalan setakat ni? Stop. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, saya ingat sekadar itu sahaja tazkirah ringkas daripada saya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.